Soalan formatif 3.3 soalan 5. Okey, soalan 5A. Okey, soalan 5A lakarkan graf bagi lengkung Y sama dengan 6X tambah X kuasa 2. Okey, jangan lupa macam mana kita nak buat ni. Mula-mula kita tengok. Okey. Ni kemahiran kita pada chapter 2, fungsi kuadratik. Okey, macam mana kita nak buat graf kuadratik. Mula-mula kita tengok, cikgu susun dulu. Y sama dengan X kuasa 2 tambah 6X. Okey, 6X. Jadi cikgu tengok dulu. Oh, kita tengok yang pertama, A. A sama dengan 1. 1 nombor dia. 1 tu lebih besar daripada kosong. Lebih besar daripada kosong maksudnya positif. Kalau positif maksudnya kita senyum. Macam tu. Okeylah, cikgu buat senyum. Senyum. Okey, macam tu. Jadi kita nak tahu pula apakah jenis root, types of root. Okey, types of root. Okey, yang kedua. Adakah dia bersilang dengan pasir X atau bersilang pada satu titik ataupun bersilang dengan dua titik. Jadi formula dia B kuasa 2 tolak 4 AC. Okey, jadi cikgu gantikan B kuasa 2. B kuasa 2 adalah 6 kuasa 2 tolak 4 A. A cikgu 1. Okey. Jadi C cikgu mana? C kata tak ada. C kosong. Jadi cikgu akan dapat 36. Okey, 4AC. Jadi 36 lebih besar daripada kosong. Kalau lebih besar daripada kosong, mempunyai dua punca perbezaan ataupun different root. Maksudnya potong pasir X pada dua titik. Macam tu. Jadi okey, nak cari pula. Titik ni adalah persilangan Y. Okey, yang ketiga. Persilangan X. Okey, bila persilangan X, siapa yang kosong? Oh, Y yang kosong. Jadi cikgu kosongkan Y. Cikgu dapat X kuasa 2 tambah 6X sama kosong. Jadi dekat sini X tambah 6 sama kosong. Jadi akan dapat X sama kosong dengan X sama dengan negatif 6. Jadi sini kosong. Dah tentu-tentunya. Okey. Ini kosong, ini negatif 6. Okey, begitu. Pasal apa lagi kita nak buat? Oh, kita kena cari minimum point. Titik minimum. Okey, nak cari titik minimum. Okey, yang keempat. Titik minimum cikgu suka cari X sama dengan negatif B per 2A. Ini adalah persamaan paksi simetri. Negatif B cikgu negatif 6 per 2A. 2A. Jadi kita akan dapat negatif 3. Sini negatif 3. Macam tu. Jadi macam nak cari Y. Jadi kita masukkan semula dalam persamaan. Jadi Y sama dengan 6 darab 3 tambah negatif 3 kuasa 2. Okey, negatif 3 kuasa 2. Jadi negatif 18 tambah 9, cikgu akan dapat negatif 9. Yes, telah berjaya. Inilah bentuk graf lengkung bagi 6X tambah X kuasa 2. Okey, seterusnya kita nak tengok 5B pula. Jika persamaan tangen pada lengkung, okey, cikgu padam dulu Cikgu padam dulu. Okey, kita pergi soalan B. Jika persamaan tangen kepada lengkung Y sama dengan 6X tambah X square pada asalan dan pada titik X sama dengan 2. Jadi kita ada dua jenis tangen. Okay, tangen yang pertama ialah pada asalan. Pada asalan, kita tahu asalan adalah 0, 0. Dan pada titik X sama dengan 2. X sama dengan 2 kat sini, cuma kita tak tahu apa Y dia. Macam tu. Jadi macam mana cik persamaan tangen? Ingat, persamaan tangen kena ada kecerunan tangen. Kecerunan tangen adalah dy dx. Tengok soalan ni dah bergabung dengan pembezaan. Jadi apa-apa pun cikgu cari dulu persamaan ataupun kecerunan tangen. Kecerunan tangen
sama dengan dy dx. Okey, cikgu akan dapat 6x akan jadi 6x kuasa 2 akan terjadi 2x. Ini adalah kecerunan tangent. Jadi cikgu nak cari tangent ataupun persamaan tangent yang pertama, dan kat sini persamaan tangent yang kedua. Okey, yang pertama cikgu buat dia. Yang pertama bila pada asalan. Okey. Pada 0, 0. Yang kedua pada 2y. Macam tu. Tapi kita kena cari kecerunan tangent dahulu. Oh sorry. Okey, kecerunan tangent. Maksudnya kecerunan tangent bila x kosong maksudnya 6 tambah 2 sini kosong. Akan dapat 6. Jangan lupa masuk y sama dengan mx plus c kosong y kita, m kita 6, x kita kosong tambah c bermaksud kita akan dapat c kita kosong. Jadi persamaan tangent yang pertama adalah y sama dengan 6x sahaja. Tidak ada persilangan dengan paksi y. Okey, persamaan tangent yang kedua pula kita cari apakah kecerunan tangent dia bila x sama dengan 2, maksudnya 6 tambah 2 darabkan dengan 2, 6 tambah 4 kita akan dapat 10. Jadi kita masukkan dalam persamaan y sama dengan mx tambah c. Y kita, okey kita tak ada y. Okey, bila kita tak ada y macam mana nak cari y ni? Okey, stop sekejap kat sini. Okey. Okey. Bila x sama dengan 2, cikgu masukkan dalam persamaan y yang sini. Okey, y sama dengan 6 darab dengan 2 tambah 2 kuasa 2. Dekat sini cikgu akan dapat y kita adalah berapa ya y kita? Okey, 12 tambah 4. 12 tambah 4 adalah 8. Oh sorry. 12 tambah 4 16. Okey, jadi cikgu dapatlah titik 2 16. Okey, 2 16. Jadi kat sini cikgu gantikan 16 sama dengan 10 x kita 2 tambah c. Jadi kita akan dapat c kita adalah negatif 4. Jadi persamaan tangent kita yang kedua ialah y sama dengan 10x tolak 4. Yeay, kita berjaya mendapat soalan yang pertama, B1 dan B yang kedua, tangent yang kedua. Good. Okey. Jadi seterusnya boleh kita tengok untuk soalan 5C. Okey, 5C ni macam agak panjang dan agak memerlukan fikiran. Okey, kebat sikit. Okey, cikgu padam semua. Okey, kena baca betul-betul kat sini. Diberi bahawa kedua-dua tangent pada lengkung itu bertemu pada titik A. Bertemu pula titik A. Cari koordinat titik A. Okey, seterusnya cari luas rantau yang dibatasi. Okey, ini nanti. Kita cari koordinat titik A dulu. Okey, dua tangent ni. Okey ni. Dua tangent ni bertemu. Ingat, kalau bertemu maksudnya bertemu adalah persamaan serentak. Okey, kita tulis balik apakah tangent kita yang pertama tadi. Tangent kita yang pertama tadi y sama dengan 6x. 6x itu adalah persamaan yang pertama. Y sama dengan 6x. Okey, jadi seterusnya persamaan yang kedua tadi y sama dengan 10x tolak 4. Itu jadi persamaan yang kedua. Jadi cikgu jadikan 1 dalam 2. Okey, 1 dalam 2 maksudnya 6x sama dengan 10x tolak 4. Jadi negatif 4x sama dengan negatif 4. X sama dengan negatif 4 bagi negatif 4, 1. Okey, jadi bila x sama dengan 1, bila x sama dengan 1, okey, cikgu masukkan dalam mana-mana. Cikgu ambil yang pertama lah. 6 darab 1, cikgu dapat 6. Okey, jadi kita akan dapatlah titik A kita, titik A tadi kan adalah 1, 6. Berjaya dapat. Mana tadi? Okey, good.
Okey, kita berjaya cari C yang pertama. Okey, yang kedua, seterusnya cari luas rantau yang dibatasi oleh garis-garis persamaan tangen dan lengkung itu. Okey, macam mana ni kita nak bayangkan? Okey, cikgu bagi bayangan lah. Okey, dia macam banyak sikit lah karenahnya. Okey, kita lukis, cikgu tulis balik, cikgu dah padam yang tadi kan. Cikgu dah padam dah gambar rajah cikgu, tak apa cikgu buat balik untuk korang cikgu sanggup buat semula. Okey, ni Y. Okey. Kat sini tadi kosong, sini negatif 6. Okey, cikgu nak lakarkan dulu. Kita ada garis tangen tadi. Y sama dengan 6X. Okey, lagi satu Y sama dengan 10X tolak 4. Okey, 10X tolak 4 tu cikgu buat warna hijau lah. Okey, 10X tolak 4. Mana cikgu buat ni? Sini. Sum. Okey. Sini negatif 4 sebab persamaan persilangan Y kita negatif 4. Okey, jadi dekat sini ada titik persilangan di antara hijau dengan hitam. Okey, lagi satu cikgu guna warna biru untuk Y sama dengan 6X. Jadi Y sama dengan 6X kat sini. Okey, warna hijau tadi mana? Y sama dengan 10X tolak 4. Jadi okey, di sini jangan lupa ini adalah titik persilangan tadi ya. Ini titik persilangan A kita tadi. Yang ni A. A kita tadi, apa nilai A kita tadi? Okey, 1, 6. Okey, 1, 6. Okey, sini 1. Okey, tak nampak. Okey, kesimpulannya dekat manakah luas yang dibatasi oleh lengkung dan juga tangen-tangen tu tadi, sebenarnya kedudukan dia di sini yang cikgu kuningkan ni. Di situ sebenarnya. Jadi macam mana nak cari? Okey, cikgu kena dapatkan dulu titik persilangan di antara hijau dengan hitam. Okey, hijau dengan hitam. Sebab apa cikgu nak cari titik persilangan hijau dengan hitam? Sebab okey, cikgu nak cari titik kat sini berapa? Ni kita tak tahu. Okey, jadi cikgu cari dulu persilangan. Okey, persilangan di mana hitam tadi ni curve Y sama dengan 6X tambah X kuasa 2 persamaan 1. Yang hijau tu pula Y sama dengan 10X tolak 4, jadi persamaan 2. Jadi 1 dalam 2. Okey, 1 dalam 2, kita akan dapat 6X tambah X kuasa 2 sama dengan 10X tolak 4. Ringkaskan, kita akan dapat negatif 4X tambah 4. Jadi kita masuk, kita faktorkan dia X tolak 2, kita akan dapat X sama dengan 2. Okey, dekat sini cikgu padam balik sini. Okey, kita akan dapat X sama dengan 2. Sini X sama dengan 2. Jadi sini 2. Jadi kita cari Y. Jadi bila X sama dengan 2, okey, jadi Y, cikgu pilih mana-mana. Cikgu pilih 10X lah. 10X tolak 4, jadi 20 tolak 4 adalah 16. Jadi sini adalah 16. Okay, ini adalah 16. Okey, jadi macam mana kita nak cari yang warna kuning tu? Okey, yang warna kuning tu sebenarnya adalah luas di bawah graf hitam. Okey, so di bawah graf hitam kita dapat semua. Lepas tu tolak di bawah graf hijau, lepas tu tolak di bawah graf biru. Okey, hijau dan biru. Okey, begitu. Jadi tengok warna lebih senang Okey, jadi luas rantau, kejap ya. Luas rantau luas rantau adalah cikgu cari luas di bawah hitam. Luas di bawah hitam adalah di antara 0 hingga 2. 0 hingga 2, hitam adalah curve. Curve adalah 6X tambah X kuasa 2 tolak dengan luas di bawah biru. Luas di bawah biru adalah 0 hingga 1. Biru adalah 6X. Okey, tolak dengan luas di bawah hijau. Hijau di antara 1 hingga 2. Hijau adalah 10X tolak 4. Gitu. Jadi di sini hati-hati kita kamerkan 6X 2 per 2
Okey, tambah X3 per 3, tutup balik kosong hingga 2. Tolakkan dengan dekat sini, cikgu dapat 6X2 per 2, tutup balik kosong 1. Jadi di sini tolak balik 10X 2 per 2 tolak 4X. Jadi 1 hingga 2. Okey, panjang kan? Memang panjang. Okey, jadi di sini hati-hati bila integrate. Cikgu ringkaskan lagi ni. Jadi 3x2 tambah x3 per 3 kosong hingga 2 tolak dengan 3x2 kosong hingga 1. Ni cikgu dapat 5x2 tolak 4x 1 hingga 2. Okey, di sini. Jadi kat sini hati-hatilah. Disebabkan ruang tak cukup, nanti murid-murid cubalah masukkan nilai atas tolak yang bawah. Tapi cikgu bagi hasil je kat sini. Kat sini kita akan dapat 44 per 3 tolak dengan 3 tolak dengan 11. Jadi keseluruhannya kita akan dapat 2 per 3. Panjang kan? Okey, good. Jadi kita selesai menjawab soalan nombor 5.